Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Adalah tidak menjadi satu kesalahan asalkan kita tahu jaga batas kita, pasangan kita tu tahu siapa sahabat kita tu. Perlu ada adab ketika berkawan, jaga batasan sebagai seorang wanita atau isteri. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Isnin kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Dan untuk hari ini yang akan menemani anda adalah saya sendiri, Uyaina Arsyad dan Fiza Sabjahan. Apa khabar Fiza? Baik, Alhamdulillah. Dan saya kira hari ini hari Isnin kan? Ada negeri-negeri yang semalam dah pun mula bekerja dan juga bersekolah. Tetapi kita di sekitar Selangor, wilayah Persekutuan, hari ini merupakan hari baharu kita untuk kita memulakan minggu yang baharu. Dan saya kira ramai juga dalam kalangan anda yang memang hujung minggu lepas balik ke kampung lah, pergi bercuti dan membuat pelbagai persiapan. Kalau ada yang mungkin nak meraihkan hari pertunangan ke, hari lahir ke, maupun perkahwinan, mungkin ada pelbagai persiapan-persiapan yang telah pun dilakukan. Tapi dalam masa yang sama, mungkin memerlukan Uyaina kita berkumpul, kita berjumpa sanak saudara maupun rakan-rakan. Betul. Dan bercakap tentang tu sebenarnya semalam saya dan keluarga terdekat baru sahaja menyambut kelahiran anak buah yang tahun ketiga, Afrin Haura. Happy birthday sekali lagi Halana ucapkan. Tetapi macam yang Fiza katakan tadilah, apabila berkumpul tu kita sebenarnya dah perlu tahu peranan masing-masing. Jangan kita terleka ataupun terlupa, sebab keadaan sekarang ni kalau nak diikutkan, walaupun sudah mendapatkan vaksinasi dan kita pun dah mencapai imuniti kelompok, tetapi apabila dikabarkan dengan berita tentang kehadiran varian yang baru ini, walaupun dikabarkan belum lagi memasuki Malaysia, tetapi beberapa negara di seluruh dunia sudah pun dikesan adanya varian baru ni, Omicron. Varian Omicron yang dikesan di United Kingdom, Jerman dan Itali. Kalau kita baca semalam, ada juga satu kes yang telah pun dilaporkan di Australia. Dan kalau kita lihat daripada apa yang telah pun dikongsikan menurut sumber daripada antarabangsa, keletihan teruk antara gejala varian Omicron. Dan ini daripada petikan artikel harian Metro. Katanya, menurut doktor, mereka termasuk golongan muda dari pelbagai latar belakang mengalami keletihan teruk. Dengan seorang kanak-kanak berusia 6 tahun mempunyai kadar nadi yang tinggi, yang mana tiada seorang pun daripada mereka kehilangan diri rasa ataupun bau, dan kedua-duanya banyak dikaitkan dengan gejala COVID-19 tradisional. Tapi kan Yana, kalau kita nak cakap tentang tanggungjawab yang kata tadi kan, kalau kita lihat Menteri pun telah pun berkongsi pelbagai orang kata perkongsian-perkongsian tentang bagaimana harus kita mematuh SOP yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita lihat harga self-test kit tu pun dah mampu milik, murah. Ada banyak harga yang kita boleh mampu. Dan saya kira kalau nak cakap tentang rasa tanggungjawab tu, saya sendiri kalau nak berjumpa dengan ibu saya, nak balik rumah keluarga, sebelum masuk rumah saya akan buat self-test kit tu. Nak berjumpa dengan kawan-kawan, sebab kita daripada rumah yang berbeza, ke tempat yang berbeza, kita jangan rasa kita selamat, jangan rasa kita okey. Kita sentiasalah kalau boleh dengan kemampuan kita, buatlah sendiri self-test kit tu. Dan ini juga yang sering kali diingatkan oleh Fiza Sabjahan kepada diri saya dan rakan-rakan yang lain. Sebab kadang-kadang macam kita pergi bercuti dan sebagainya, walaupun kita rasakan jaraknya tu mungkin dekat, tetapi sebagai contoh, baru-baru ni saya pergi ke Genting Highland over the weekend, Sabtu dan Ahad hari tu. Ramai sangat manusia yang membuatkan kita sendiri bila lihat keadaan begitu 10 minit je di situ terus bergerak pulang. Jadi perlu diambil perhatian dan kita semua perlu mainkan peranan kita, walaupun orang kata dah
2 tahun sebenarnya, Ya, Fiza. jangan terlalu selesa. Okey. Dan kalau kita nak kongsikan kepada anda semalam sebanyak 4,239 kes positif dilaporkan. Okey, walaupun kita lihat angka ni ada turun dan naiknya, itulah yang seringkali kami ingatkan diri kami dan juga anda semua untuk jangan kita terus merasa selesa. Kita kena sentiasa akur dan juga patuh, jaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Okey, kita tinggalkan tentang COVID-19 ini, tetapi dalam masa yang sama kita nak cakap tentang dalam tempoh hampir 2 tahun ini, satu ketika dahulu sewaktu kita terpaksa melalui proses PKP itu, kadang-kala ada banyak keterbatasan untuk kita nak berjumpa dengan ahli keluarga, sahabat handai dan juga rakan-rakan yang kita sayangi. Minggu lepas kami nak kongsikan sesuatu tentang kisah menarik ini, dan hari ini, sekarang ini, kami nak kongsikan juga kepada anda tentang kisah persahabatan 12 tahun yang tidak ternilai bersama dengan rakan karibnya, iaitu pemuda dan juga gadis ini, kan? Rakan baiknya kita bersama dengan Muhammad Faris Sulaiman dari Skudai Johor dan juga Rafana Ramlan yang juga dari Skudai Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam kereta. Dua-dua pula tu. Kereta. Apa khabar Faris? Apa khabar Rafana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, Faris, Rafana, boleh tak kongsikan secara ringkas dengan penonton-penonton kita, kan? Macam mana anda berdua boleh jadi BFF ataupun best friend ni sebenarnya? Faris dululah. Okey, kita orang jadi BFF daripada tingkatan 2. Time tu kita orang satu sekolah lah. Kita orang sama-sama satu sekolah. Okey. Yelah, macam mana boleh jadi tu, sebab kadang-kadang macam disebabkan oleh mungkin Rafana ni ambil berat kat Faiz ke, ataupun ada orang bully Rafana, Faris jadi kawan karib, ataupun sempoi, kepala sempoi, sebab tu boleh ngam. Macam mana tu? Saya bagi orang ni. Macam mana Rafana? Kami lebih dia yang bully saya. Kita orang lebih kepada macam sempoi-sempoi. Macam tu. Lepas tu macam tak sedar lah kita orang dah lebih 10 tahun berkawan macam tu. Wah, dahsyatlah sebenarnya. Lepas tu baru-baru ni birthday Rafana, kan. Lepas tu buat-buat lupa tarikh lahir tu, memang boleh sentap tu kalau antara kawan, kan. Tetapi kalau anda berdua boleh kongsikan juga, kan, ada tak orang di sekeliling yang macam cuba nak keneng-kenengkan anda berdua ni? Sebab yalah, orang kata kalau berlainan jantina ni jadi BFF, orang pun yang melihat tu pun macam diorang ada bibit-bibit percintaan ke antara diorang? Ada ataupun tidak, Rafana? Ada je, ramai je. Oh, ya ke? Sebab semua tengok sebabkan keakraban kita orang, kan. Tu yang diorang untuk keneng-kenengkan. Okey, tapi nak tanyalah juga, kan, sebab kita ni lelaki dengan perempuan, kan, walaupun kita akrab, kita sempoi, kadang-kadang mungkin boleh terbit ataupun detik perasaan tu. Kalau anda berdua macam mana? Pernah tak rasa cemburu tak kalau macam tiba-tiba ada wanita lain mendekati Faiz, atau kemudian kalau ada orang lain mendekati salah seorang daripada anda berdua? Faris, jawab. Ni soalan cikgu cemas ni, jujur, kena jawab jujur. Kita dengar Faris lah. Silakan Faris. Tu macam malu-malu nak jawab tu. Itulah kita orang suka nak tanya. Kita orang lebih kepada macam yang saya kata tadi lah, sempoi. Sebab macam masing-masing pun kita orang macam enjoy je lah. Kita orang fokus pada pekerjaan. Kita. Macam tu. Kalau Just kita orang enjoy lah persahabatan ni. Kalau Rafana pula, kalau tiba-tiba Faris ada, tiba-tiba lah, kan, Faris ada kekasih, dan kekasih Faris tu cakap macam orang perempuan, maklumlah, kan, suka dimanja, dibela dan perhatian. Tak bolehlah you rapat dengan Rafana tu. Kalau katalah tiba-tiba girlfriend Faris cakap macam tu, macam mana tu, Rafana? Saya okey je kalau dia ada girlfriend, tapi kalau boleh suka dia cari girlfriend yang boleh terima saya. Hubungan tu. Faris, Rafana bagi hint tu tahu sebenarnya. Tapi kalau Faris pula, kalau ada seorang jejaka yang ingin melamar Rafana, jadi untuk Faris sendiri macam mana? Ada tak meletakkan syarat tu juga yang bakal suami Rafana tu pun kena juga menerima persahabatan anda berdua? Sama juga macam tu. Mana boleh tahu?
Dan Lebih kurang macam tu lah. Faris dan Rafana, mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada penonton. Ini yang kami usik-usik lah kan. Kadang-kadang apa yang orang tak faham, ini yang kita maksudkan sebagai cinta platonik ataupun persahabatan antara perbezaan dua jantina ni kan. Mungkin antara Faris dengan Rafana ni, anda berdua lebih kepada sikap nak melindungi kawan. Maksudnya kalau mungkin satu hari nanti Rafana nak ada teman lelaki, kena ada kriteria-kriteria yang Faris rasa boleh jaga Rafana sebaik mungkin. Begitu juga dengan Rafana, kalau satu hari nanti Faris ada teman wanita tu kalau boleh biarlah satu kepala, sporting, dalam masa yang sama boleh juga menjaga Faris dengan sebaik mungkin. Adakah ini yang sebenarnya anda inginkan dalam persahabatan anda? Ya, betul. Wah, Faris tu macam soalan objektif. Faris, betul ataupun tidak? Betul. Betul. Tapi kan orang kata kan kita sebagai manusia ni pun walaupun kita bersahabat, kalau saya sendiri dengan sahabat perempuan pun kita ada rasa cemburu tu sedikit. Apatah lagi anda berdua yang berlainan jantina. Jadi sepanjang persahabatan ni berlaku tak sesi tarik-tarik muka sebab rasa cemburu tu? Ada juga berlaku. Kadang ada terasa lah juga macam cemburu ke apa macam tu. Apa tau? Tapi kan, Cuk. Tapi Cuk. Ya, saya? Tapi nak tanyalah, kalaulah satu hari nanti anda berdua memang dijodohkan bersama, boleh macam mana? Boleh terima tak? Ataupun memang korang memang ada, contohlah korang ada macam cakap macam ni. Okey, kalau umur 30 tahun kita tak kahwin, dua-dua kita tak kahwin, kita kahwin je sesama. Ada tak cakap macam tu? Kisah saya kelakar tengok muka Faris. Ada tak macam tu? Macam, okey babe, kalau umur 28 ke 30 kita dua-dua tak kahwin, sekarang 25 kan? Kita kahwin dua orang je lah. Ada tak perjanjian macam tu? Tak ada. Lepas ni boleh buat. Mungkin lepas ni. Okey, tetapi mungkin terakhir sekali kan, dari segi keluarga pula bagaimana? Mesti keluarga masing-masing tahu yang anda berdua ni berkawan antara satu sama lain kan. Jadi mereka ada tak macam seolah-olah memberi hint ataupun merestui sebenarnya persahabatan anda berdua walaupun tidak ada elemen-elemen romantik di situ? Alhamdulillah dorang support lah macam apa? Sebab Rafana pun banyak tolong saya dalam perniagaan. So dorang faham lah. Okey. Rafana, Faris, sebenarnya anda berdua ada pasangan ke tidak? Tidak. Tak ada. Betul. Sebab kita orang masing-masing fokus dalam kerjaya lah. Fokus masing-masing. Okey. Buat masa ini. Okey. Tapi kadang-kadang ada setengah orang memang kita memilih untuk persahabatan berbanding kadang-kadang kalau kita bersahabat ni insya-Allah sampai bila-bila pun kita boleh kekal bersahabat. Tapi kalau kita bercinta ni kadang-kadang kalau tiba-tiba perhubungan tu tak kekal, terputus tengah jalan, sayang dengan persahabatan yang memang sangat-sangat akrab tu. Betul Mungkin ini yang Faris dan juga Rafana fikirkan. Tetapi Faris dan juga Rafana, hari ini kita di WH juga nak kongsikan topik yang sama ini, iaitu cinta platonik. Cinta platonik ataupun isteriku bukan kekasihmu lah. Maksudnya sebab ada dalam kalangan mereka yang dah berumah tangga tu, mungkin itu boleh menjadi satu masalah kepada mereka. Betul. Dan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, kalaulah ada perkongsian berkenaan dengan topik kita, bolehlah ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Untuk Rafana dan juga Faris, kami doakan agar persahabatan anda berdua berkekalan sehingga ke syurga, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Jangan gaduh-gaduh tau. Amin. Rafana, jangan bully Faris banyak sangat tau. Nanti hantar bom-bolon ni ke studio, okey? Alright. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Tapi kan Fiza, apa yang Fiza katakan tadi kan, biasanya kalau dalam sesebuah persahabatan itu sering kali berlakunya percintaan, tetapi terjadi juga apabila dah bercinta, sukar sebenarnya untuk pasangan ni menjadi sahabat semula. Betul. Saya setuju juga. Sebab tu kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga pun ada yang mana perhubungan rumah tangga tu masa bercinta mereka okey. Bila dah berkahwin, mereka perhubungan tu tak begitu akrab dan apabila selepas mereka berpisah, kadang-kadang mereka boleh bersahabat baik. Betul, dan ini kita nak kongsikan kepada anda penonton sebab kadang-kala kalau kita bersahabat
sahabat macam kisah Faris dan juga Rafana tu, sebelum mendirikan rumah tangga kadang-kadang tak ada masalah sangat. Tetapi bila dah mendirikan rumah tangga, memangnya ada banyak batas-batas yang perlu dijaga. Kita perlu hormat dan akur tentang apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Ini yang nak kita kongsikan selepas ini bersama dengan panelis kita di dalam talian. Cinta platonik, kupasannya sekejap sahaja lagi. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saling memahami, usik-mengusik gelak tawa. Malah ada juga bahu yang disandar apabila dirundung kesedihan. Namun mereka hanyalah kawan yang berlainan jantina. Keserasian ini seringkali disalahartikan. Lebih-lebih lagi apabila sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Cinta platonik ini tentunya tidak manis dilihat oleh mata kasar. Sikap melebihkan sahabat sejati ini ada kalanya boleh menyebabkan tercetusnya pergaduhan antara suami isteri. Bagi sesetengah pasangan, mempunyai rakan berlainan jantina adalah merupakan salah satu perkara yang normal. Namun, ia seharusnya tidaklah menjangkaui batas pergaulan terutamanya bagi seorang isteri. Pernah tular satu kisah di mana seorang wanita yang sudah berkahwin mempunyai teman rapat lelaki di tempat kerjanya. Sehinggakan semua masalah peribadi juga sering dikongsikan bersama rakannya itu berbanding suami sendiri. Walaupun kisah cinta platonik ini suci pada dasarnya, berteraskan persahabatan, ia juga tidak lari dari kekilafan, fitnah dan tarikan fizikal sehingga berlakunya kes curang dan zina di belakang suami mahupun isteri. Seakan-akan kekasih namun hanya platonik, sahabat yang disayangi dengan penuh rasa hormat dan pelbagai kisah pengorbanan bersama. Namun harus diingat, tanggungjawab dan ketaatan yang hakiki kepada pasangan suami isteri adalah yang paling utama. Persoalannya, wajarkah perhubungan ini diteruskan selepas perkahwinan? Seakan-akan kekasih tetapi hanya platonik. Kan kalau kita cakap platonik ni mungkin ada juga dalam kalangan penonton-penonton kita tak berapa nak faham kan. Itu akan diterangkan oleh tetamu kita sebentar lagi. Tapi orang kata dalam masa mudanya macam kita kawan baik dengan orang yang berlainan jantina lah kan. Dan kadang-kadang kalau cakap tentang kawan baik dengan orang yang berlainan jantina ini ataupun individu yang berlainan jantina ini, dia nampak okey ataupun macam biasa, tetapi kadang-kala dia boleh menimbulkan macam-macam prasangka. Bukan saja dalam kalangan kita ataupun individu itu sendiri, tetapi orang-orang di sekeliling kan boleh menimbulkan kadang-kadang percakapan ataupun tak manis lah kan. Dan kalau tengok filem pun sebenarnya banyak filem yang menggambarkan cerita platonik, antaranya My Best Friend's Wedding lakonan Julia Roberts. Tak pun saya yakin rakyat Malaysia semua tahu Kuch-Kuch Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Kajol dan juga Rani Mukherjee. Jadi untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita iaitu cinta platonik, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Dr. Fatahiyah Yahya yang merupakan pensyarah kanan kaunseling dan psikologi UNIMAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yaina? Sehat, alhamdulillah. Dr. Fatahiyah sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seorang lagi dalam talian kita bersama dengan Fiza Saad ataupun Fiza Frizi. Apa khabar Fiza? Khabar baik. Apa khabar Yaina? Apa khabar Kak Fiza? Sehat, Baik, alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan tahniah dulu lah dekat Fiza di atas kehamilan anak yang ketiga. Tahniah Fiza. Itu macam mana anak kita, insyaAllah. Betul. Okey, kita nak mulakan topik perbincangan kita hari ini bersama dengan doktor dahulu. Doktor, kalau boleh doktor kongsikan kepada penonton kita, benda ni kan sebenarnya dah banyak ataupun lama berlaku, tapi kadang-kadang kita tak faham ataupun kita tak tahu terma yang digunakan itu adalah platonik. Tapi kalau kita lah sebagai manusia biasa kadang-kadang suami I tak boleh jadi best friend you. Tak mau, jangan, tak boleh. Tapi doktor, mungkin secara ringkasnya apa yang boleh doktor kongsikan kepada penonton-penonton kita tentang topik yang kita bawakan pada hari ini, doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dengan hati Yaina, Fiza. Kita ada dua Fiza hari ini ya. Dan para penonton wanita hari ini, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan gembira apa adanya insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Isteriku bukan kekasihmu. Tajuk yang sungguh menarik dan tentunya mengundang pelbagai reaksi dan pandangan daripada para pendengar. Seorang isteri yang mempunyai
mempunyai seorang teman baik di mana teman baiknya itu adalah berlainan jantina. Dan hubungan yang disifatkan sebagai teman tapi mesra atau lebih tepat lagi hubungan platonik ini mendatangkan kesulitan terhadap keharmonian hubungan rumah tangga yang dibina. Jadi secara istilah, yang saya kupas dari sudut istilah dulu Yaina dengan Fiza. Silakan doktor. Secara istilahnya platonik ini merujuk kepada nama seorang ahli falsafah Yunani kuno, Plato. Istilah ini dikaitkan dengan kepercayaan Plato bahawa cinta sebenar adalah cinta di antara dua individu tanpa sebarang tarikan fizikal ataupun tarikan seksual. Tak ada tarikan fizikal, tak ada tarikan seksual. Tidak ada nafsu di dalam hubungan itu. Jadi simbol ataupun definisi kekuatan cinta dua individu yang disifatkan oleh Plato ni dijadikan sebagai simbolik, sehingga diistilahkan sebagai platonic relationship. Platonic relationship, hubungan platonik, pasangan platonik, Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa hubungan di antara sama jantina pun termasuk dalam kategori ini. Sekiranya terdapat elemen yang sama. Tapi untuk hari ini rasanya elok kalau kita tengok dengan lebih jelas hubungan platonik yang berlainan jantina, sebab secara keseluruhannya hubungan platonik yang lain jantina ni yang banyak mengundang kesulitan dan salah faham. Hubungan platonik ni adalah hubungan percintaan ataupun hubungan seksual. Itu opposite dia. Okey, baik. Kita dah faham dah apa yang diertikan dengan cinta platonik ni kan. Nak tanya juga kepada Fiza Frizi. Fiza, pernah ataupun tidak mengalami situasi di mana berlakunya cinta platonik ini dalam kehidupan Fiza? Pernah tak sebelum berkahwin ataupun sekarang pun masih lagi ada? Awak memang ada ramai kawan karib lelaki kan? Ada ramai kawan-kawan lelaki juga kan? Betul. Okey, kalau macam nak dibandingkan di antara saya, sebab kita punya topik sekarang ni adalah isteriku bukan kekasihmu. Tetapi mungkin boleh juga kita tukarkan topik ni kepada suamiku bukan kekasihmu. Betul. Saya memang mempunyai banyak kawan lelaki, tetapi kalau nak dibandingkan dengan suami saya lagi banyak kawan perempuan. Nak dibandingkan dengan kawan lelaki. Kawan lelaki dia buatin dia ke apa semua, tapi kalau kawan untuk tanya, okey tak Fiza Frizi ni kalau nak dijadikan sebagai isteri, dia akan tanya kepada kawan baik dia. Jadi dia tak tanya mak ayah dia ke apa semua sama ada nak kahwin dengan saya ataupun tidak, tetapi dia akan bertanyakan pendapat daripada kawan baik dia sendiri. Macam saya pula, saya memang dah ada kawan baik lelaki, nama dia adalah Happy Ashraf kalau saya boleh sebut. Kami telah pun kenal daripada tingkatan 3 sehinggalah sekarang. Tetapi memang daripada tingkatan 3 kami lepak sama-sama, kita orang ada grup masing-masing, pergi karaoke sama-sama, pergi buat apa-apa saja, apa saja luahan, apa saja masalah, susah senang saya memang dia ada, susah senang dia pun saya ada. Tetapi sampai ke tahap yang okey, aku nak kahwin dengan kau lah. Dia pun tak pernah terfikir yang kami akan menjalin percintaan. Tidak. Dan apabila saya dah berumah tangga, maknanya saya kahwin dululah sebelum dia kahwin, kami bukanlah terputus hubungan. Kira dia respect bahawa saya telah pun menjadi isteri orang. Kontak pun setahun sekali nak tanya khabar, beranak ke? Nak tanya hari jadi, kalau ada anniversary, itu saja. Tapi kalau macam ada sebarang masalah dan sebagainya, kadang-kadang kita ada tanya, kau macam mana? Sihat ke tak? Itu saja. Tidak sampai timbul yang macam kain dalam kita ke apa semua pun kita nak cerita dengan orang. Tidak sampai tahap lah. Maknanya ada batas lah kan? Betul-betul. Saya suka apa yang Fiza kongsikan ini. Bermakna walaupun memang sahabat karib daripada usia 13 tahun ataupun tingkatan 5, tingkatan 3 tetapi bila sampai masing-masing ada kehidupan masing-masing, masing-masing menghormati pandangan dan juga pasangan masing-masing lah sebenarnya kan. Tapi Fiza nak tanya juga, sebab ada juga kisah yang rakan-rakan saya lah memang dah kenal pada sekolah rendah, sekolah menengah memang rapat. Tapi kan bila dah sampai mereka mendirikan rumah tangga ni, mereka masing-masing pun membawa diri. Macam mana Fiza Frizi lakukan ketika ini? Tetapi ada taklah rasa sedih sebenarnya? Kerana sedih. Kita sebenarnya kan bukannya nak cakap kita tamak ataupun apa. Tetapi kalau macam daripada Islam sekalipun, ada batasan. Bila anda nak berkawan, walaupun nak berkawan dengan kaum perempuan sekalipun, kita ada batas. Kita izin dengan lelaki. Cuba anda bayangkan, andai kata saya cakap, sayang, contoh saya cakap, Baba,
saya nak keluar pukul 8 malam sampai pukul 10 malam dekat kedai makan bersama dengan kawan baik saya ni. Apa perasaan suami saya? Betul. Lebih baik saya habiskan 2 jam tu, spend time masa dengan dia, spend time masa dengan anak-anak, ataupun ajak sekali kawan saya bersama dengan family saya dan juga anak-anak saya, kita jumpa ramai-ramai. Okey, saya suka ni. Better. Sebab nak elakkan daripada fitnah, nak elakkan daripada orang cakap bukan-bukan, nak elakkan daripada pasangan kita sendiri terasa. Sebab sikit je dia simpan. Lama-lama yang dia pendam mungkin boleh mendatangkan masalah yang lain. Betul. Dia. Saya juga suka apa yang Fiza katakan tadi. Kalau tidak ada kesefahaman itu, mungkin perlu diberitahu supaya dapat mengelakkan perkara-perkara yang lebih menyakitkan di kemudian hari. Dan lagi satu poin yang paling saya suka adalah apa yang Fiza katakan tadi, daripada kita nak luangkan masa 2 jam tu, tak kisah 15 minit pun bersama dengan sahabat kita yang bukan bersama jantina, lebih baik kita luangkan masa tu bersama dengan pasangan kita. Dan apa yang lagi satu paling penting adalah dia boleh menimbulkan fitnah. Betul. Ini yang paling penting. Ini mungkin doktor nak kongsikan juga kan, doktor kan? Betul. Tetapi kan doktor, sebelum kita bertanyakan soalan ini kepada doktor, kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang perspektif mereka mengenai cinta platonik ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan paparan ini. Bagi saya sendiri, saya memang ramai kawan yang dah berkahwin, lelaki dan perempuan. Bagi saya sendiri, mungkin dari segi secara pergaulan dia, saya juga masih lagi menjaga batas-batas pergaulan antara pihak pasangan yang dah kahwin tu, dan juga pada saya sendiri pun perlu ada batasan pergaulan. Sekiranya saya berkawan dengan orang-orang yang tertentu, contohnya berkawan dengan pasangan yang dah berkahwin, kalau lelaki, apa-apa pun perkara yang paling penting perlu jujur memberitahu ataupun jelaskan secara telus kepada suami saya. Pada pendapat saya tentang persahabatan dengan golongan orang yang sudah berkahwin, bagi saya tiada apa-apa masalah kecuali pasangan kita tahu siapa yang kita kawan atau kita bersahabat, melainkan kita berrahsia dengan pasangan kita, itu akan menjadi titik tidak keterusan dalam rumah tangga. Jadi kita kena kenalkan mereka, bawa berjumpa antara satu sama lain, kenalkan mereka lebih rapat untuk tahu siapa yang kita berkawan atau siapa kita bersahabat. Pada pandangan saya, bersahabat dengan jantina yang berlainan yang sudah kahwin adalah tidak menjadi satu kesalahan, asalkan kita tahu jaga batas kita, pasangan kita tu tahu siapa sahabat kita tu. Jika sebuah persahabatan itu dirahsiakan, dia akan menjadi satu titik punca tidak ketulusan dalam rumah tangga. Pada pandangan saya, kalau kita mempunyai sahabat berlainan jantina yang berkahwin, perlu ada adab ketika berkawan, jaga batasan sebagai seorang wanita atau isteri, orang dan tiada rahsia dengan suami. Saya mengalami situasi begini dengan pasangan saya, cuma saya akan jelaskan dengan betul supaya tidak ada salah faham antara suami dan isteri. Lihat, itu sebenarnya antara pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan kalau kita boleh ambil sedikit daripada setiap responden tu tadi, ramai yang bercakap tentang batasan, adab dan menghormati pasangan. Dan doktor, kalau doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang batasan ini. Selalunya kita melihat dari sudut persahabatan yang apabila salah seorang daripada sahabat itu mempunyai pasangan dan yang menjadi sahabat tu kata, alah, isteri kau ni cemburu sangatlah, tak sporting lah. Tetapi jarang sekali melihat dari sudut pandangan seorang isteri ataupun kekasih itu, yang mana kalau dah ada pasangan ataupun isteri itu, perlulah ada rasa hormat dan juga kesefahaman yang ni dah isteri baru dah ni. Jadi yang anda itu perlulah ada rasa hormat itu. Jadi doktor, kalau doktor boleh kongsikan dari sudut keterbatasan tu, doktor. Doktor, dan lagi satu, orang selalu rasa macam tak ada masalah lah, aku kenal 20 tahun. Betul. Aku kenal dulu engkau daripada aku kenal engkau dulu daripada isteri kau kenal kau. Ini yang selalu doktor kadang-kadang menjadi masalahnya. Ya. Jadi sebenarnya kan, hubungan platonik ni dia ciri-ciri dia sama macam hubungan rapat yang lain. Bezanya dia tak ada tarikan seksual, itu saja. Tetapi yang jadi masalah adalah bila mana hubungan tersebut mengundang salah sangka, terutama bila yang dah ada pasangan. Ya, jadi saya setuju dengan Fiza tadi ya. Fiza ada kongsi yang ada batasan ya. Jadi kalau itu yang kita lakukan, mungkin boleh mengurangkan konflik atau boleh mengelak konflik. Jadi kalau tanya tentang sempadan yang pertama yang perlu kita
patuhi adalah seperti yang Fiza sebutkan tadi, berterus terang dengan pasangan sejak daripada awal perkahwinan. Jangan sembunyikan hubungan tu. Dan kalau boleh libatkan juga pasangan dan juga ahli keluarga dalam aktiviti yang nak dilakukan. Contohnya nak keluar makan sebab lama tak jumpa. Kan? Jadi bawa sekali dengan pasangan, bawa anak-anak. Jadi hubungan tu telah menjadi hubungan keluarga. Jadi dia boleh mengurangkan salah sangka, dia boleh mengurangkan fitnah dalam masyarakat. Betul. Selain daripada tu, elakkan mengumpat ataupun mengadu tentang keburukan pasangan kita kepada pasangan platonik ni. Luahan perasaan ya, Doktor? Cannot do like cannot be like that. Ya, dan walaupun kita gunakan alasan tak ada nafsu, tapi tak boleh ada sebarang penglibatan fizikal. Contohnya tidak boleh sampai menyentuh, berada di tempat yang mencurigakan. Walaupun you claim yang you tak ada nafsu, tetapi masyarakat kita, masyarakat Asia kan, tindakan-tindakan yang sebegini, situasi-situasi yang sebegini akan mengundang fitnah. Betul? Doktor, kita cakap tentang kita ni manusia kan hanya insan yang lemah. Kadang-kadang hanya mampu berserah. Doktor, kadang-kadang ini yang mungkin menjadi ketakutan dalam kalangan penonton-penonton kita. Suami I, bukan suami you, bukan best friend you, ataupun isteriku, bukan sahabat ataupun bukan kekasihmu. Ini kadang-kadang boleh berlaku apabila kadang-kala kawan sekolah ni mungkin berbeza. Tapi ada juga dalam situasi-situasi tertentu, kawan di pejabat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang keluar makan bersama, kadang-kadang kita kadang-kadang di pejabat ni kan kita memang banyak masa bersama dengan rakan-rakan kita berbanding dengan pasangan kita dekat rumah. Jadi banyak masa yang dihabiskan bersama di pejabat dan sebagainya. Jadi kadang-kala mungkin pasangan sendiri rasa takut daripada rasa sahabat itu mungkin disebabkan oleh banyak masa yang diluangkan bersama, makan bersama, keluar bersama, berbincang bersama. Akhirnya daripada platonik itu mungkin boleh timbulnya bibit rasa kasih dan juga cinta. Maklumlah kita kan insan yang lemah, Doktor. Doktor kongsikan. Jadi kan sebenarnya antara keburukan hubungan platonik ni, kemungkinan untuk salah seorang atau keduanya untuk jatuh cinta tetap ada. Ya? Dan didapati juga ramai hubungan teman tapi mesra ni, at the end of the day they end up with marriage relationship. Ya? Keadaan ini sebenarnya mengundang konflik sekiranya salah seorang atau keduanya dah ada pasangan. Betul. Ya. Dan sebenarnya kalau katakan yang timbul perkara-perkara yang tak sihat, yang boleh menimbulkan tekanan, fitnah yang berterusan, yang boleh menjejaskan reputasi, yang boleh meruntuhkan rumah tangga itu sendiri. Jadi sebenarnya bertindaklah untuk sama ada menjarakkan atau melepaskan hubungan tersebut. Dan ini juga mungkin yang boleh dikongsikan oleh Fiza Fizi. Bagaimana? Bagaimana untuk melepaskannya tu mungkin ada cara-cara yang boleh dilakukan lah ya. Tetapi ia tidak boleh terlalu drastik. Ia perlu dilakukan dengan cara yang lembut kerana kita juga tidak mahu timbul sakit hati ataupun dendam. Sebab hubungan platonik yang telah dijalani tu mungkin dah lama kan. Dah banyak yang kita kongsi bersama. Doktor, ni yang kadang-kadang kita tengok dalam drama ataupun filem, you pilih I ke you pilih kawan baik you buat keputusan you sekarang. Tapi mungkin terjadi. Ataupun salah satu lagi, kalau saya terbayang muka Kajol bila Yana cakap ni, sedih dia nangis kan? Bila Syarohan peluk Rani Mukerji tu kan, dia lepaskan dia punya selendang merah tu. Dahlah cerita tu pula. Okey. Tapi kan Fiza, kalau Fiza boleh kongsikan juga, kalau kita bercakap tentang kesedaran ataupun rasa hormat ni, kalau kita betul-betul menghormati pasangan kita akan tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Orang kata kan, kalau kita tak nak dilayan sebegitu, kita jangan mula melayan orang sebegitu. Dan dekat TikTok baru-baru ni saya lihat adalah juga kaum-kaum wanita ataupun isteri yang berkata cara-cara untuk berkomunikasi dengan suami orang. Jangan hantar teks yang ada love sebagainya, emoticon dan sebagainya, sebab ini yang boleh menjatuhkan fitnah dan menimbulkan konflik dalam sebuah perhubungan ni. Untuk Fiza sendiri, bagaimana sebenarnya Fiza mempunyai orang kata jalan yang terbaik untuk memastikan rumah tangga yang terbina itu tidak terganggu oleh persahabatan yang ada? Okey, macam Fiza sendiri, kita bayangkan diri kita. Bila suami kita teks dengan perempuan lain, aka dia punya kawan baik lah, cakap, "Oi, apa khabar?" Dia apa semua kan. Kita nampak nama dia dekat kita punya skrin telefon suami pun kita macam, betul? Nampak besar mata tu Dia nampak besar. Dia macam bukan menyibuk, bukan kita sibuk nak bertanya ke apa semua. Tapi kadang-kadang walaupun kawan baik macam mana sekalipun,
isteri yang perlu diberitahu apa yang awak teks. Dan contohnya kalau macam suami ni kadang-kadang dia tak perasan. Anda kata tiba-tiba dia tengah bawa kereta ke apa semua. You nak tahu tak ni ke semua kan. Dia tak suka makan ni. Patut dalam hati I pernah terlintas yang macam kalau you asyik cakap pasal dia lebih baik kahwin dengan dia. Pernah terlintas. Tetapi tidak sesekali yang macam kita nak jadikan itu sebagai salah satu sebab untuk kita bergaduh bersama dengan suami kita. Pendekatan yang saya ambil adalah berdiam diri, dan suami kita kalau dia betul-betul sayang kita, dia betul-betul faham kita, yang betul-betul kita ada komunikasi yang baik dengan dia, bila kita diam, dia tahu bahawa kita tak suka ataupun dia tahu bahawa dia perlu mengurangkan daripada bercakap tentang sahabat baik dia. Betul. Macam Sila, macam saya sendiri pun kalau boleh elakkan daripada nak bercakap selalu mengenai sahabat. Mbak kata tadi daripada wakil daripada Unimas tadi, sebab saya pun belajar dekat Unimas dulu. Yes. Kalau saya elakkan daripada mendatangkan fitnah ke apa semua. Kalau dulu masa kita single, nak buat apa silakan. Nak keluar pergi mana silakan. Bila dah ada suami, dah ada anak, fikir pertama sekali anak aja. Sebab benda kecil boleh jadi besar. Alright. Saya suka apa yang Fiza katakan itu, merumuskan apa perasaan dan juga mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang ketika ini melalui fasa ataupun perasaan yang sama. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, doktor, rumusan daripada doktor, kalau kita cakap tadi macam apa yang Fiza katakan tadi, kadang-kadang bukan kita sahaja tetapi sahabat kita pun tahu perlu memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin. Walaupun kita dah kawan 30 tahun, 25 tahun, tapi kalaulah kawan baik kita tu dah pun ada kehidupannya sendiri, dah berumah tangga dan sebagainya, kita perlu ada batas dan rasa hormat. Macam Uyaina kata tadi, walaupun kita kawan baik, kurang-kurangkanlah untuk kita hantar mesej-mesej yang boleh menimbulkan ragu-ragu maupun fitnah dalam kalangan pasangan, dan keterbatasan itu. Bagaimana kita juga harus menjaga keterbatasan. Macam doktor katakan tadi, jangan kita kongsikan semua rahsia kita. Kadang-kadang kita ada masalah dengan pasangan kita ceritakan dengan kawan karib kita, dan akhirnya itu juga yang boleh menimbulkan rasa jatuh cinta, jatuh hati, simpati dan sebagainya. Ini yang kita nak elakkan, doktor. Ya, yang pertama sekali kena utamakan pasangan lah ya. Kena utamakan pasangan. Jangan sampai kita menidakkan kehendak ataupun keperluan pasangan semata-mata kerana kita nak mengutamakan keperluan pasangan platonik kita. Ya, dan mungkin juga boleh hadkan pertemuan secara fizikal. Ya, itu boleh mengurangkan salah sangka lah ya. Jadi masih lagi boleh berhubung ya melalui teks, sebabnya ada istimewanya hubungan platonik ni, perkongsian dua jantina yang tidak ada sebarang tarikan seksual ni. You boleh belajar ya, orientasi berbeza. Orientasi lelaki adalah lebih kepada solution, ya, orientasi perempuan lebih kepada perluahan emosi. Jadi pertembungan dua orientasi ini dia membuahkan satu keseimbangan. Itu yang jadi seronok tau. Dia jadi lebih untuk mengharmonikan suasana, seperti yang kalau kata you dah berpasangan, hadkan pertemuan ya. Dan juga kalau kita fikir secara logik lah kan, seorang suami itu mestilah wujud rasa cemburu, rasa salah sangka, ya, rasa kecil hati. Bila pasangan dia, isteri dia yang dia sayang tu lebih selesa berbincang atau bertanya pandangan orang lain berbanding diri dia. Dan individu lain tu kan lain jantinanya. Jadi benda tu rasanya it's a common sense. Kalau kita sayang rumah tangga kita, kita kena jaga etika-etika yang sebegini. Saya setuju dengan doktor katakan. Ini kita belum sebut lagi tentang hukum ya, sebab saya di sini bukan sebagai ustazah ya, tetapi dari sudut sosialnya begitu. Jadi yang mana yang kita kena jaga dulu, jaga rumah tangga dulu. Dan Yana, apa yang doktor katakan tadi itu saya kira cukup melengkapkan rumusan topik perbincangan kita hari ini. Bukan saja untuk mereka yang dah mendirikan rumah tangga, tetapi bagi kita yang mungkin baru nak mendirikan rumah tangga, ataupun kita yang bujang ni, walaupun ada wujudnya persahabatan platonik ataupun cinta platonik itu, kita harus tahu di mana ada batas, dan yang paling penting sekali, kita kena jaga diri kita. Betul tu. Dan saya kira hari ini mesti ramai yang dah terbuka minda dan menyedarkan kita semua yang adakah aku selama ini ada hubungan cinta platonik, dan adakah ini aku lakukan kepada pasanganku tanpa sedar. Jangan gaduh pula Jangan. Jangan gaduh. Bawa berbincang ya, komunikasi adalah cara yang terbaik. Macam Fiza Frizi katakan tadi, berbincang. Apa-apa pun kita boleh bincang. Jangan gaduh, okey? Jangan dia kata pula, tadi saya tengok kat WHI, dia kata, jangan macam tu, okey? Alright, okey. Terima kasih, Fiza. Fiza Frizi, terima kasih. Dr. Fatahiyah Yahya, pensyarah kanan kaunseling dan psikologi Unimas juga, terima kasih banyak-banyak. Tak puas rasanya. InsyaAllah, pada panjang umur ada rezeki topik lain, kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Dan anda penonton-penonton wanita hari ini, banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang ini bersama dengan Yana adalah Natalie Yong yang merupakan pengurus jenama Fabrice Malaysia. Hai Natalie. Hai Yana. Apa khabar? Khabar baik. Okey, hari ini Natalie, apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Apa sebenarnya produk terbaru keluaran Fabrice Malaysia? Okey, Yana, terima kasih kerana menjemput saya ke program Buah Bicara ini. Hari ini saya mau introduce produk baru Fabrice, iaitu semburan antibakteria Fabrice 2 dalam 1. Okey. Produk ini buat kali pertama telah direka khas untuk Malaysia, pengguna Malaysia. Kita mereka produk ini dengan pandangan pengguna Malaysia untuk memenuhi keperluan mereka secara khusus. Semburan antibakteria Fabrice 2 dalam 1 ini adalah semburan antibakteria yang paling kuat dalam sejarah Fabrice. Wow. So, yang ini kan kita telah membuktikan secara saintifik ia boleh membunuhi kuman dan virus sehingga 99.9% kuman dan virus termasuk juga COVID-19 tau. Wow. Ya. Okey. So, yang ni kan kita sudah cakap dengan Singapore National Environmental Agency. Mereka sudah menyemak produk kita dan juga menyenaraikan produk ini di laman mereka sebagai salah satu disinfektan yang berkesan terhadap COVID-19 di rumah. Okey. Dan Natalie, apa lagi yang Natalie mahu kongsikan tentang keluaran terbaru dari Fabrice ni? Okey, betul. Okey, yang ni kan saya nak cakap sedikit tentang persekitaran di Malaysia sekarang kan. So, kita tahu tabiat pengguna Malaysia sudah berubah sejak 2 tahun lalu. Betul. Kan? Disebabkan oleh COVID-19, pembasmian kuman telah menjadi keperluan penting antara rakyat Malaysia. Betul. So, kita semua sekarang selalu membersihkan diri dan membersihkan rumah kan. Tapi walau bagaimanapun, kita faham dengan kita punya pengguna rumah, mereka tidak menggunakan disinfektan dengan kerap seperti yang sepatutnya. So, kita tanya mereka lah kenapa tak guna kerap pun. And lepas tu mereka cakap, mereka ada yang berkongsi dengan kita bahawa mereka tak suka bau disinfektan yang kuat. Ya, so dia punya bau alkohol tak suka sangat lah. Dan ada juga yang bimbang bahawa dia punya disinfektan akan merosakkan fabrik-fabrik di rumah. Ya, so itu kan terutamanya pada fabrik seperti cadar, sarung cushion, sofa dan katil yang patut dibersihkan dengan kerap. Tapi mereka suka membersihkanlah untuk menjauhkan kuman sepatutnya. So, jadi kita Fabrice telah melancarkan semburan antibakteria 2 dalam 1 ini untuk memenuhi keperluan mereka untuk membasmi kuman sambil juga keep dia punya haruman fragrance yang pengguna kami yang suka lah. Bagusnya Fabrice kerana mendengar keluhan rakyat Malaysia dan bercakap juga tentang bau-bauan ini. Apa antara variasi bau-bauan yang ada? Okey. So kami sekarang ada 3 jenis. Kita ada Garden Bloom, Fresh Breeze dengan Floral Blossom. Yang saya suka paling sekali itu Fresh Breeze lah. Kerana saya apabila sembuh kat fabrik-fabrik, baunya sangat segar. Wow. Harum. Saya sebenarnya tak sabar nak bau ketiga-tiga haruman ini, tetapi saya difahamkan juga ada demo yang Natalie nak kongsikan bersama dengan penonton Wanita Hari Ini. Ya, betul. Jadi mungkin Natalie boleh mulakan? Boleh. Okey, saya akan pakai glove dulu. Okey, silakan Natalie. Sekejap ya. Dan sambil-sambil tu mungkin Natalie boleh kongsikan juga bagaimana kalau dalam kalangan penonton sekarang ni nak mendapatkan produk terbaru dari Fabrice ni. Okey, sekarang produk Fabrice ini boleh didapati di seluruh Malaysia di pasar raya utama ataupun di Shopee. Okey, dan harganya kalau boleh dikongsikan? Boleh. So kita ada 2 saiz. Kita ada 370 ml dan 800 ml. 370 ml dia punya harga RM14.90 dan yang 800 ml RM29.90. Wow. Okey, baik Natalie. Demo yang akan dikongsikan
Teruskan. Okey. So demo yang akan saya kongsikan hari ini akan tunjukkan macam mana Febreze boleh menembusi pelbagai fabrik. So saya ada 4 jenis fabrik di sini. Yang ni fabrik nipis dan yang ni fabrik tebal. So saya akan sembuhkan Febreze dan Yana akan tengok macam mana dia punya kertas pH di bawah akan tukar warna dari kuning ke hijau. Okey, baik Natalie. Ayuh kita segera kerana masa sangat mencemburui kita. Tinggal kurang dari seminit saja. Okey, spray Natalie. Okey, tadi dia dah keluar? Aha. Okey, dan yang okey. Baik. Alright. Teruskan Natalie. So saya akan angkatkan dia punya kain. Tengok, dia punya kain sudah tukar warna ke hijau. Yang ni juga hijau. Okey. Yang ni juga hijau. Dan yang ini baik. Oh, belum lagi. Tak selap lagi. Belum. Tetapi saya kira tidak kiralah apa sahaja jenis fabriknya, ia boleh menembusi. Betul Natalie? Ya, betul. Akhir sekali Natalie, mungkin ingin dipromosikan juga kepada penonton sekarang ini bagaimana sekali lagi untuk mendapatkan Febreze Malaysia ini. Boleh Febreze antibacterial spray ini boleh didapati di seluruh Malaysia di pasar raya utama atau di Shopee di PNG official laman. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Natalie Yong atas perkongsian bersama Febreze Malaysia. Dan untuk anda, apa kata kalau kita saksikan sedikit tentang paparan ini? Silakan. Saya dah balik. Dah dapat disinfektan yang Mama pesan? Ada Mama, ni Febreze 2-in-1 baharu. Bukankah Febreze untuk penyekar fabrik? Ya, sekarang Febreze juga boleh membasmi sehingga 99.9% virus dan kuman pada permukaan. Bukan saja pada fabrik, tapi juga pada permukaan keras. Mama hanya perlukan Febreze. Dan baunya juga harum. Membasmi sehingga 99.9% virus dan kuman, termasuk virus COVID-19. Okey, itu dia produk terbaru keluaran Febreze Malaysia. Dapatkan segera sekiranya anda berminat. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini bersama dengan Fiza Sabsyahan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan bagi anda penonton-penonton yang dah biasa mengikuti program-program di TV3 ini, pasti anda dah tahu dah siapa yang berjaya masuk ke separuh akhir Music. Dan ini kami nak kongsikan tahniah kepada 20 semi-finalis yang layak ke top 30. Ada 10 lagi lagu bakal terjawab pada hari Ahad nanti. Siapakah 20 yang layak? Apa kata kita saksikan bingkisan ini? Mimpi yang indah. Harus ku melempar kadang yang ku tak mahu harus ku duga. Cinta jangan kau pergi. Takkan pernah ku rindukan purnamaku. Doaku kan bersamamu. Adik-adik jangan buat macam-macam. Pada semua lagu yang berjaya layak ke semi-final. Kalau Fiza, lagu apa yang menjadi kegemaran Fiza antara top 20 tu? Ada banyak lagu-lagu yang saya suka. Susah saya nak cakap. Kalau saya suka lagu Dian Trisha, Penat, sebab akhir-akhir ni selalu rasa penat. Jadi kena sangat dengan lagu tu. Okey, jangan penat sangat. Kami tak penat untuk terus baca komen-komen anda yang sempat anda kongsikan bersama dengan kami di Facebook. Ada banyak komen-komen, tapi kalau boleh kita ambillah beberapa yang sempat ni. Okey, antara yang menarik perhatian saya daripada Nazri Murtaza. Katanya, saya mempunyai 3 atau 4 orang sahabat baik perempuan
yang berkawan lama sehingga 20 tahun lebih. Dari masing-masing bujang sampailah dia beranak pinak, dan pada pendapat Nazri katanya tak jadi masalah kalau kena cara betul dan tahu batas. Katanya sehingga hari ini mereka masih berhubung dan Nazri bersama dengan suami-suami mereka juga menjadi kawan. Namun dia kata saya kurang bersetuju dengan panggilan cinta platonik. Saya kurang selesa dengan perkataan cinta antara kawan tidak kira jantina. Saya suka perkongsian Nazri tu, dan kalau Ana Juliana pula berkata sebenarnya boleh je. Cuma bila kita sudah ada pasangan masing-masing, kita kena utamakan keluarga kita dulu, dan meletakkan sahabat tadi tu kena letakkan di tempat yang keempat, kelima dan sebagainya. Kena faham antara sahabat tadi keutamaan kita semua adalah pada pasangan dan juga keluarga masing-masing. Ada lagi satu ni katanya Nakirah Muhammad Yusof, 1 dalam sejuta cinta platonik, yang selebihnya boleh menggugat keharmonian rumah tangga. Lebih mudah jaga pasangan masing-masing. Sebab kan kadang-kadang ada orang kata tak sangka jodoh depan mata je. Betul. Rupanya sahabat kita tu kan. Kalau tengok sitcom Friends pun sesama mereka pun ada ramai yang jatuh cinta. Jadi subjektif kita nak ceritakan tentang topik ini, tapi apa yang penting sekali kalau boleh kita ambil intipati daripada apa yang doktor katakan tadi dan juga Fiza Frizi tadi, yang penting jaga adab dan juga batas. Betul tu. Okey, itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Esok seperti biasalah, kalau hari Selasa kita akan bawakan demo masakan, dan untuk esok istimewanya segalanya berkaitan dengan kari. Ada kari kapitan, ada mi kari udang, ada udang kari udang galah, ada acah kari dan macam-macam lagi. Betul tu. Untuk esok kita jumpa di jam 12 tengah hari. Untuk hari ini saya dan Fiza undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Stay safe. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan